Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir, sebelum tu ada lagi ayat. Itu bukan selengkapnya ayat berkenaan tu. Para ulama bersepakat, yakni ittifaq tentang keharusan meringkaskan hadis dan juga meriwayatkan hadis berdasarkan makna. Riwayat bil makna lah. Ia terbukti telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Mereka menceritakan sesuatu peristiwa dengan berbagai-bagai cara dan dengan menggunakan lafaz-lafaz yang berlainan. Ini yang menunjukkan keharusan boleh riwayat bil makna. Kadang-kadang kita meringkaskan hadis pun boleh. Sebab itu kita tengok banyak dalam hadis-hadis, umpamanya hadis Hiraklu diringkaskan oleh Bukhari. Padahal hadis itu begitu panjang. Hadis nombor 7 dalam Sahih Bukhari panjang. Tapi yang malam tadi kita tengok ringkas saja. Ini meringkaskan hadis boleh ke tidak? Begitu juga meriwayatkan hadis berdasarkan maknanya saja, tidak berdasarkan lafaz dia. Walaupun ada khilaf, kebanyakannya mengatakan hujah yang paling kuat tentang keharusan meriwayatkan hadis berdasarkan maknanya ialah keharusan menterjemahkannya ke dalam bahasa-bahasa bukan Arab. Sekarang yang kita terjemahkan itu tidak riwayat bil makna. Tentu dah tu kita ambil makna dia, bukan lafaz Nabi pun dalam bahasa kita. Siapa kata tak boleh? Kalau macam tu tak akan tersebar ilmu hadis. Orang tak akan tahu apa yang Nabi kata, apa yang Nabi buat. Kalau tak boleh terjemah. Terjemah itu pun satu bentuk sebenarnya riwayat bil makna juga. Dan inilah bukti bahawa boleh riwayat bil makna. Apatah lagi kalau dengan bahasa Arab juga. Dalam bahasa lain pun boleh. Jelas sekali bahawa terjemahan juga merupakan riwayat berdasarkan makna. Oleh kerana riwayat berdasarkan makna harus dan dibenarkan, maka harus juga meringkaskannya. Meringkaskannya pun boleh. Dan inilah yang dilakukan oleh imam-imam besar seperti Bukhari dan lain-lain. Meringkaskan hadis juga merupakan salah satu bentuk meriwayatkannya berdasarkan makna. Kita nak ambil makna dia lah. Itulah maksudnya. Sebab yang berkenaannya yang tu, kita nak sebut semua, kadang-kadang dia mengalihkan perhatian orang. Dia tidak dapat tumpu apa yang mana sebenarnya yang berkenaan. Meringkaskan hadis satu keperluan di tempat-tempat tertentu lah. Kalau Quran boleh ke tidak kita buat Quran begitu? Kita ringkaskan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita nak membuktikan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir, sebelum tu ada lagi ayat. Itu bukan selengkapnya ayat berkenaan tu. Boleh kan? Kalau hadis kenapa tak boleh? Hadis lagi boleh lah. Lebih terbuka lagi hadis. Kalau Quran pun boleh, hadis lagi-lagi lah boleh. Kita boleh ambil ayat tertentu. Ayat tu panjang, kita nak ambil sikit saja yang berkenaan. Walaupun tidak lengkap, sebahagian saja daripada ayat. Itu antara dalil-dalil bagi bolehnya meringkaskan hadis. Iaitu kita boleh meringkaskan ayat Quran. Kita tak ambil sepenuhnya. Walaupun begitu, menjaga lafaz hadis yang asal dan meriwayatkan hadis menurut lafaz asalnya tetap lebih afdal dan dianggap cara periwayatan hadis yang paling tinggi dan istimewa. Oleh bagaimanapun riwayat bil lafz tetap diutamakan, tetap istimewa. Riwayat bil lafz tetap lebih baik. Walaupun kita kata terjemahan Quran, kita bagi terjemahan saja pun dah boleh. Tapi kalau kita gunakan teks asal dia, lagilah kuat kan. Dan orang dapat pastikan mungkin terjemahan itu di mana tak begitu tepat. Orang boleh pastikan kalau kita bagi yang asal. Tapi kalau tak bagi yang asal, tak nampak tu. Dengan sebab itu, yang asal tu tetap lebih diutamakan, tetap penting. Sama juga dengan hadis. Hadis pun begitu juga. Sebab lafaz dia tu, kalau yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentulah ia terbaik dan paling kemas. Di zaman mutaqaddimin dari kalangan sahabat dan tabi'in, kedua-dua cara tersebut telah digunakan secara berleluasa. Bukan sikit-sikit dah. Bukan seorang dua saja, tidak, berleluasa. Itulah sebab boleh dikatakan asas yang kebanyakannya digunakan dalam hadis ialah riwayat bil makna. Itu yang lebih banyak. Riwayat bil lafz sehingga sukar kita nak tentukan mana riwayat bil lafz. Sebab apa? Sebab saluran riwayat itu terlalu banyak. Ia berbeza dengan Quran. Kerana Quran lafaznya tetap. Tak boleh kita kata yang ni lebih baik daripada ni. Tak ada timbul dah masalah tu. Tapi berbeza dengan hadis. Kalau kita nak ikatkan dengan satu-satu, kita kena pastikanlah riwayat bil lafz itu satu kerja yang sangat sukar. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mungkin beberapa kali bersabda, sekali dia guna ini, sekali dia guna, ada kemungkinan juga. Bukan seperti Quran. Kalau kita tengok setara Quran tu pun masih lagi ada khilaf tentang turunnya berapa kali surah. Misalnya surah Al-Fatihah berapa kali? Ada yang kata sekali, ada yang kata dua kali. Bagi orang yang kata dua kali turun, salah satunya dia turun tanpa bismillah, itu sebagai satu bahagian daripada satu ayat daripada Fatihah. Pada kali yang satu lagi sebagai salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Itu untungnya kalau orang yang terima dua kali. Sebab ada khilaf tu.
7 ayat itu tak ada khilaf. Memanglah surah Fatihah tu 7 ayat, tapi 7 tu nak kira dengan bismillah ke tidak? Bagi orang yang kira tu macam mana kita kata? Dan bagi orang yang tak kira, kalau terima diturunkan 2 kali, senang, boleh selesai masalah tu. Boleh selesai. Kalau hadis lebih-lebih lagi lah, sebab Nabi SAW bercakap tentang perkara-perkara tertentu, terutamanya yang merupakan amalan harian, tentu sekali banyak. Macam mana kita nak kata Nabi dalam perkara tu tepat setiap kali dia bercakap memang lafaz itu dia? Macam mana kita nak kata gitu dengan yakin? Susah. Dengan sebab itu riwayat bil lafz tidak harus dijadikan sebagai asas, tak sepatutnya. Sebab kita nak menentukan mana lafaz, ada kemungkinan banyak tu, sebab Nabi bercakap banyak kali dan semuanya dengan menggunakan perkataan-perkataan yang sangat menepati. Jadi apa masalahnya? Kita boleh terima. Namun di zaman-zaman kemudian, riwayat hadis menurut lafaz asalnya telah diberikan perhatian yang lebih berbanding zaman sebelumnya. Ini berbeza, tapi orang menganggap lebih bernilai, lebih utama riwayat bil lafz itu zaman kemudian. Zaman awal tak kisah sangat riwayat bil lafz ke riwayat bil makna, walaupun ada yang pegang tu, tapi dia tidak seketat kemudian. Sebab kemudian ini dah banyak dah berubah. Jadi orang nak tengok yang asal tu, yang asal. Lafaz tu betul-betul yang lebih dekatlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih munasabah diguna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lebih mengutamakan riwayat bil lafz di zaman kemudian berbanding di zaman sebelum, di zaman mutaqaddimin. Imam Tirmizi mengemukakan 8 riwayat berhubung dengan perkara ini yang menunjukkan keharusan meriwayatkan berdasarkan makna, riwayat bil makna lah kita kata, keharusan riwayat bil makna dan keharusan meringkaskan hadis.